Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Yang berusaha dan mengetua, barisan guru kanan, barisan guru kanan, para guru dan pelajar-pelajar dan kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat sama-sama dalam program orientasi pelajar-pelajar baru tahun 2021. Yang pertama sekali Ustaz ucapkan tahniah kepada anak-anak semua kerana diberi peluang untuk belajar di Sekolah Menengah Agama Hidayah Islamiyah pada tahun ini. Jadi pada pagi ini Ustaz akan bercakap sepatah dua kata kepada anak-anak semua berkaitan dengan peraturan sama Sekolah Menengah Agama Hidayah Islamiyah. Yang pertama sekali, pelajar-pelajar dibekalkan dengan buku peraturan asrama. Okey, masing-masing telah ditetapkan bilik ataupun dom di asrama masing-masing dan kamu dikehendaki untuk berada di bilik ataupun dom yang telah disediakan untuk kamu. Kemudian apabila kamu masuk nanti ke asrama, pastikan kamu tinggal ataupun kamu menggunakan peralatan yang disediakan untuk kamu. Jadi yang pertama sekali kati, almari dan sebagainya. Pastikan sarung bantai kamu letakkan sarung bantai ataupun bantai tu kamu buah sarung. Kemudian pastikan cadar kamu letakkan dan pastikan ada penjarakan antara katil dengan katil. Jangan sesekali kamu ubah katil itu sebab kita dah letakkan katil itu berjauhan dan mengikut SOP-nya. Jadi kamu dilarang untuk mengubah sama sekali keadaan katil ataupun peralatan-peralatan yang telah disediakan di asrama. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu maklum kamu adalah pelajar-pelajar yang baru. Mungkin ada lagi sebahagian daripada perangai-perangai yang kamu ada ataupun yang kamu amalkan di sekolah rendah. Macam di sekolah rendah ni kebiasaan ataupun kebanyakan pelajar-pelajar ni pakai seluar pendek dan sebagainya. Tapi bila kamu mai ke sekolah ni, kamu dah bukan lagi sekolah rendah. Kamu bukan lagi pelajar sekolah rendah, kamu adalah pelajar-pelajar sekolah menengah. Dan kamu mesti mengikuti ataupun mesti ubah perangai kamu yang sebelum ni kepada peraturan, mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Kamu tak dibenarkan sama sekali pakai seluar pendek. Okey. Jadi sila patuhilah. Dalam asrama ni ataupun di mana-mana saja, kamu mestilah kamu tutup aurat. Pakai seluar pendek dan sentiasa pakai baju dalam asrama. Walaupun aurat di antara kamu, antara lelaki dengan lelaki ni adalah antara pusat dengan lutut, tapi secara beradabnya adalah kamu pakai baju walaupun kamu berada di hadapan kawan-kawan kamu yang lelaki-lelaki. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, dan apabila kamu berada di asrama, kamu kena ikutilah peraturan-peraturan yang lain daripada itu. Apabila kamu nak mandi dan sebagainya, pastikan kamu tutup aurat dengan baik. Okey, kita ada jadual-jadual waktu. Waktu semayang, waktu sekolah, waktu prep dan sebagainya. Jadi setiap
pagi kamu dikehendaki untuk bangun awal, mandi, kemaskan katil dan sebagainya. Kemudian kamu dikehendaki untuk solat subuh bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang lain di surau sekolah. Lepas daripada kamu pergi ke surau, kamu sembahyang sunat subuh, lepas tu sembahyang subuh kita wirid sikit, kemudian kita turun daripada surau, kita bergerak ke Dewan Makan untuk kita makan. Lepas daripada kita makan, kita akan siap sedia untuk ke sekolah. Okay, itu adalah peraturan sebelum daripada kamu pergi ke sekolah. Jadi kamu dikehendaki untuk bersiap sedialah. Jadi sebelum kamu pergi ke sekolah, dan terbaiknya malam tu, esok kamu akan ke sekolah, pastikan jadual kamu dah kamu siap. Kemudian baju kamu dah kamu siap, kamu dah iron dan sebagainya. Okey, bila kamu pergi ke sekolah dan kamu akan belajar macam biasa, kemudian dan kamu ikuti peraturan sekolah. Lepas daripada kamu dah selesai daripada PDP, kamu akan bersolat di surau secara berjemaah, solat Zuhur. Lepas tu kamu akan turun daripada surau, kamu akan ke Dewan Makan, kamu akan makan bersama-sama di sana. Lepas daripada makan tu, ada lagi satu program untuk kamu. Kamu dikehendaki untuk melaksanakan prep, kelas persediaan petang. Selepas daripada waktu persekolahan, kamu makan bersama, kemudian pukul 3.30 sehingga pukul 4.30 petang, waktu tu adalah waktu untuk prep. Jadi kamu dikehendaki untuk melaksanakanlah prep pada waktu yang ditentukan. Kamu tak dibenarkan sama sekali untuk jalan ke sana dan ke sini. Pastikan kamu ikut peraturan ni. Selesai daripada prep, kita akan ada makan minum petang pukul 4.30. Lepas daripada minum petang tu, kamu bersiap untuk ke surau. Kamu tak dibenarkan lagi balik ke asrama. Tak boleh balik asrama lagi. Kamu siap untuk pergi ke surau, kamu sembahyang asar di surau. Lepas sembahyang asar kita wirid, lepas tu kita baca Quran, satu ain, satu maqra'. Selesai daripada baca Quran tu, kita akan turun dan kamu baru dibenarkan untuk masuk ke dalam asrama. Bila sampai ke asrama, kamu mandi dan sebagainya. Okey, dan kalau musim tak ada COVID ni, kita dibenarkan untuk main. Tapi disebabkan kerana COVID ni, kamu tak dibenarkan main di waktu petang. Tak boleh main. Kemudian selesai daripada tu, kemudian pukul 6 ataupun sebelum pukul 6, kamu dah mandi, kamu dah siap buku-buku dan sebagainya untuk kamu prep malam ni. Selepas daripada tu, pukul 6.30 kamu dikehendaki untuk pergi ke Dewan Makan, makan di sana pada pukul 6.30. Pastikan kamu tepati masa. Tak dibenarkan sama sekali pelajar-pelajar lewat daripada pukul 6.30. Waktu makan adalah pukul 6.30. Dan ini tertakluk kepada waktu solat. Kalau waktu solat agak awal, kita akan ubahkan waktu makan daripada 6.30 mungkin kepada awal sikit, lebih kurang pukul 6 suku petang. Okey, selesai daripada makan, kamu bergerak daripada Dewan Makan dan kamu akan bergerak daripada Dewan Makan, kamu pergi ke surau. Duduk di atas surau, zikir dan sebagainya sampai masuknya waktu maghrib. Kemudian kita akan solat maghrib di surau. Lepas daripada sembahyang maghrib, kita akan zikir dan kita akan baca wirid yaumi. Kita akan baca wirid yaumi. Wirid yaumi ni kamu mungkin Ustaz Asar kamu dah beli daripada
koperasi sekolah. Pastikan kamu masing-masing ada wirid yaumi, dan wirid yaumi ni kita akan baca setiap malam selepas waktu maghrib. Biasanya kita baca 2 kali, tapi sekarang ni kita baca malam sekali, kemudian pagi sekali lepas sembahyang subuh. Tapi disebabkan kerana sekarang ni waktu subuh dah lewat, jadi kita tak boleh baca pada waktu tersebut. Jadi kamu baca sendirilah wirid yaumi ni. Yang pastinya kita akan baca wirid yaumi ni di surau selepas daripada sembahyang maghrib. Okey, selesai daripada sembahyang maghrib, kita wirid apa ke semua. Lepas tu kita akan baca Quran, kita akan baca suratul Dukhan, kita akan baca suratul Waqi'ah, kita akan baca suratul Mulk. Sehinggalah masuknya waktu maghrib, sehinggalah masuk waktu Isya. Kemudian lepas daripada tu kita akan sembahyang Isya. Lepas sembahyang Isya kita akan sembahyang sunat, dan kamu berlatihlah. Berlatih untuk sembahyang sunat. Lepas sembahyang Isya kita sembahyang sunat Isya. Lepas tu kita akan sembahyang sunat witir. Selesai daripada tu, kita dah sembahyang apa semua dah. Kamu akan turun daripada surau dan bergerak ke tempat prep masing-masing. Kemudian sampailah pukul 10.30 malam. Sampai pukul 10.30 malam. Lepas tu kamu ada minum malam. Lepas daripada minum malam, kamu balik ke asrama, dan kamu boleh kemas-kemas buku dan sebagainya, iron baju dan sebagainya untuk persiapan kelas sekolah esok. Lepas tu kamu boleh tidur. Dan jangan tidur lewat. Kamu dikandaki tidur awal. Paling lewat kamu tidur adalah pukul 11.30 malam. Itu paling lewat. Kalau boleh tidur awal lagi baik. Begitulah rutin-rutin kita seharian, daripada pagi sampai ke malam. Kemudian pada hari cuti, program kita macam biasalah. Kita bangun pagi, kita akan solat subuh di surau. Lepas tu kamu akan turun ke Dewan Makan untuk makan dan sebagainya. Kemudian pukul 9 pagi kita ada solat sunat duha bersama-sama di surau. Jadi kau belajarlah macam mana untuk hidup di asrama ni. Kita bukan hanya semata-mata kita belajar untuk kelas saja, untuk kita bagi akademik, bahkan kita berlatih dan kita belajar untuk menjadikan diri kita ni sebagai hamba Allah, orang yang kuat ibadat dan sebagainya. Begitulah sedikit peraturan di asrama yang perlu kamu ikuti. Jadi insya-Allah semasa ke semasa kamu akan didedahkan dengan peraturan-peraturan yang terkini dan sebagainya. Okey, sekali lagi di akhir ini Ustaz ucapkan tahniah kepada kamu semua kerana terpilih untuk belajar di Sekolah Menengah Agama Hidayah Islamiah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.